Okey, tajuk seterusnya yang menunjukkan wujudnya hubungan di antara bahasa dan masyarakat ataupun masyarakat yang menggunakan bahasa tertentu. Okey, untuk menunjukkan wujudnya kajian sosiolinguistik ni ialah kita perlu mengetahui tentang kata ganti nama diri. Okey. Penggunaan kata ganti nama diri dalam masyarakat menunjukkan wujudnya hubungan antara bahasa dengan masyarakat. Kata ganti nama diri yang digunakan sewaktu berkomunikasi mesti sesuai. Maksudnya ketika awak nak berbual dengan orang lain, nak bercakap dengan orang lain, penggunaan kata ganti nama diri awak mestilah sesuai. Penggunaan yang salah, yang pertama akan membawa nilai negatif. Maksudnya membawa nilai yang tidak baik ketika awak berkomunikasi. Okey, yang kedua, awak akan diinterpretasi salah oleh pendengar. Orang yang awak cuba untuk berkomunikasi atau bercakap akan menginterpretasi salah apa yang cuba anda sampaikan ataupun mungkin salah dari segi pemahamannya. Seterusnya yang ketiga, anda mungkin dianggap tidak santun atau kurang ajar apabila tidak tahu menggunakan kata ganti nama diri yang sesuai sewaktu berkomunikasi dengan individu lain. Oleh yang demikian, penggunaan kata ganti nama diri yang tepat adalah penting dan hal ini menunjukkan sememangnya wujud hubungan yang jelas di antara bahasa dengan masyarakat yang menggunakan sesuatu bahasa. Jadi, apakah kata ganti nama diri dalam bahasa Melayu? Okey, kata ganti nama diri ialah kata yang digunakan untuk menggantikan nama sendiri, nama isim atau nama batang tubuh seseorang. Maksudnya, saya tidak ingin menggunakan nama saya Jamila, jadi saya menggunakan kata ganti nama diri untuk menggantikan nama saya sendiri. Okey, kata ganti nama diri ini terbahagi ada dari segi tata bahasa dan juga dari segi sosiolinguistik. Okey, dari segi tata bahasa, kata ganti nama diri dapat dibahagikan kepada kata ganti nama diri pertama, kedua dan ketiga. Manakala dari segi sosiolinguistik, kata ganti nama diri meliputi taraf sosial pengguna, keakraban, konteks penggunaan, judul yang diperkatakan dan aspek sosial lain. Kesemua ini mempengaruhi pertimbangan kita dalam pemilihan kata ganti nama diri yang sesuai. Okey, hal inilah yang dikatakan dari segi sosiolinguistik berbanding dengan dari segi tata bahasa, jelas pembahagiannya iaitu wujud kata ganti nama diri pertama, kedua dan ketiga. Kata ganti nama diri menurut tokoh Arba Othman 1984 mengatakan kata ganti nama diri ialah kata yang digunakan untuk menggantikan nama seperti saya, dia, mereka, kami, awak dan kita. Kata ganti nama diri dibahagikan kepada kata ganti nama diri pertama, kedua dan ketiga. Manakala Abdul Hasan dan Ainul Muhammad 1994 pula mengatakan kata ganti nama diri ialah kata yang digunakan apabila kita tidak mahu menyebut nama sebenar seseorang. Maksudnya tak nak sebut nama sebenar seseorang, okey, pilih kata ganti nama diri yang sesuai. Mereka juga membahagikan kata ganti nama diri kepada kata ganti nama diri pertama, kedua dan juga ketiga. Jadi kita akan melihat bentuk kata ganti nama diri dalam bahasa Melayu dari segi tata bahasa, iaitu kata ganti nama diri terbahagi kepada kata ganti nama diri pertama, kedua dan juga ketiga. Okey, kata ganti nama diri pertama ialah kata dipakai seseorang untuk membahasakan dirinya semasa berhubung dengan orang lain. Maksudnya dia tak nak menggunakan nama dia, tak nak sebut nama dia, dia guna kata ganti nama diri pertama. Saya tak nak sebut nama saya Jamila, saya menggunakan kata ganti nama diri pertama. Gantikan nama saya Jamila. Okey, kata ganti nama diri pertama wujud dalam dua bentuk iaitu tunggal dan juga jamak. Dalam bentuk tunggal seperti aku, saya, beta, patik dan hamba.
Manakala dalam bentuk jamak ada dua, iaitu kami dan kita. Yang mana kami bersifat eksklusif, tidak termasuk orang kedua, dan kita bersifat inklusif, termasuk orang kedua. Okey, contoh penggunaan kami. Okey, saya dan kawan-kawan saya pergi bertemu dengan pensyarah. Okey, pensyarah merupakan orang kedua yang saya akan bertutur. Saya menggunakan perkataan, kami ingin menghantar tugasan kami, doktor. Jadi, di dalam perkataan yang kami yang saya ungkapkan tidak termasuk diri pensyarah, iaitu sebagai orang kedua. Hanyalah melibatkan saya dan kawan-kawan saya, itu orang pertama. Yang kedua, kita, iaitu bersifat inklusif, termasuk orang kedua apabila saya berbual dengan kawan-kawan saya. Contoh, kami di shopping mall. Kemudian saya kata, hari ini kita nak tengok wayang apa, cerita apa dan pukul berapa. So, kita itu termasuk orang kedua, iaitu kawan-kawan saya. Kita hendak tengok wayang cerita apa. Okey, termasuk mereka. Okey, selain itu, kata ganti nama diri pertama jamak boleh diikuti dengan kata bilangan semua. Contohnya ataupun berdua. Kata bilangan seperti kami semua, kami berdua. Okey, boleh diikuti dengan kata bilangan. Untuk kata ganti nama diri pertama yang bersifat jamak. Ini merupakan contoh-contoh kata ganti nama diri pertama dalam bentuk tunggal dan jamak serta penggunaannya. Okey, saya merujuk diri sendiri apabila bercakap dengan orang lain atau yang baru dikenali. Aku merujuk diri sendiri juga apabila bercakap dengan orang yang rapat atau dengan Tuhan. Daku merujuk diri sendiri dan lazimnya perkataan daku ini digunakan dalam karya kreatif seperti penulisan pantun, puisi, novel dan sebagainya. Manakala kata ganti nama diri pertama jamak, kami merujuk diri sendiri dan rakan, tidak termasuk orang kedua atau orang yang disapa. Manakala kita inklusif, merujuk kepada diri sendiri dan rakan, termasuk orang kedua dan orang yang disapa. Kata ganti nama diri juga boleh wujud dalam bentuk lemah atau dikenali sebagai krisis atau kritik. Okey, kata ganti nama diri pertama dalam bentuk lemah ialah perkataan ku, yang mana ditulis sebagai aku, iaitu perkataan aku ditulis sebagai ku dan bergabung dengan kata nama atau kerja, yang mana fungsi kritik ku di depan menunjukkan perbuatan, manakala fungsi kritik ku di belakang menunjukkan milik. Contohnya seperti ibuku, kata nama menunjukkan milik dan aku berada di belakang. Yang kedua, ku makan, iaitu kata kerja menunjukkan perbuatan. Perkataan ku berada di depan. Inilah bentuk lemah yang terdapat dalam kata ganti nama diri yang pertama, iaitu perkataan aku menjadi ku. Untuk kata ganti nama diri pertama boleh jadi kesilapan dalam penggunaannya. Okey, sama ada disengajakan atau tidak sengaja, ataupun kesilapan ini kita tidak perasan kita lakukan. Okey, contohnya seperti kata ganti nama diri pertama saya digantikan dengan nama sendiri atau nama panggilan dalam situasi rasmi atau separa rasmi, dan dengan orang kedua yang baru atau tidak dikenali ataupun tidak rapat dengan kita. Kita mesti menggunakan kata ganti nama diri pertama saya. Namun begitu, dalam situasi rasmi atau separa rasmi dengan orang kedua yang kita tidak kenali ataupun baru kenali dan tidak rapat dengan kita, kita menggunakan kata ganti nama diri yang bersifat akrab, bentuk dialek, bentuk pinjaman ataupun selanga. Seperti saya digantikan dengan aku, amba, ana, ios. Inilah merupakan kesilapan penggunaan kata ganti nama diri yang pertama. Okey, kata ganti nama diri kedua. Kata ganti nama diri kedua digunakan orang pertama untuk merujuk orang yang bercakap apabila orang pertama tidak mahu menyebut nama orang kedua. Sebagai contoh, saya berkomunikasi dengan awak, saya tak nak sebut nama awak Ahmad. Jadi saya gantikan dengan kata ganti nama diri kedua. Okey, kata ganti nama diri kedua masih wujud dalam dua bentuk, iaitu bentuk tunggal dan juga bentuk jamak.
Dalam bentuk tunggal ialah awak, engkau, kamu dan anda. Manakala dalam bentuk jamak ialah kalian ataupun kalian. Okey, kata ganti nama diri kedua tunggal yang berbentuk tunggal boleh menjadi jamak apabila ditambah dengan kata bilangan. Contohnya, awak berdua, kamu berdua, anda bertiga. Okey? Daripada bentuk tunggal, dia menjadi banyak apabila ditambah dengan kata bilangan. Hal ini berbeza dengan kata ganti nama diri pertama tadi, iaitu hanya bentuk jamak sahaja yang boleh ditambah dengan kata bilangan. Tapi untuk kata ganti nama diri kedua, yang tunggal ditambah dengan kata bilangan menjadi jamak. Okey? Okey, ini merupakan contoh kata ganti nama diri kedua bentuk tunggal dan penggunaannya serta kata ganti nama diri kedua jamak serta penggunaannya. Okey, kata ganti nama diri kedua awak digunakan orang kedua yang amat rapat hubungannya dengan kita. Manakala kamu orang yang lebih tua kepada orang yang lebih muda. Engkau orang kedua yang rapat dengan kita atau dengan Tuhan. Anda orang kedua dalam situasi yang formal. Saudara, saudari, tuan, puan, encik, cik. Orang kedua lelaki atau perempuan dalam situasi formal ataupun dalam keadaan kita baru mengenalinya ataupun kita tidak mengenali, tidak dikenali dengan orang yang tidak kenali. Okey? Manakala dalam bentuk kata ganti nama diri kedua dalam bentuk jamak, awak, kamu, kau, anda, saudari, saudara tambah dengan kata bilangan. Okey? Orang kedua yang lebih daripada seorang dan penggunaannya mengikut maksud tunggal. Jadi kita tambah dengan kata bilangan. Awak berdua, kamu berdua, anda bertiga dan sebagainya. Okey, bentuk lemah, krisis ataupun kritik kata ganti nama diri kedua ada dua, iaitu engkau ditulis kau dan kamu ditulis sebagai mu. Fungsi kritik kau di depan untuk menunjukkan milik, manakala fungsi kau di belakang menunjukkan perbuatan. Manakala fungsi kritikmu hanya ditulis di belakang sama ada untuk menunjukkan milik atau perbuatan. Okey, sebagai contoh kata nama ibu digabungkan di belakangnya dengan kritik kau, ibu kau untuk menunjukkan milik. Manakala kata kerja dan di hadapannya diletakkan kritik kau, kau bunuh untuk menunjukkan perbuatan. Manakala kritikmu yang diletak di belakang kata nama untuk menunjukkan milik kekasihmu, maksudnya milik dia, kekasih milik dia. Yang kedua, kata kerja dan diikuti dengan kritikmu di belakang, mengasihimu menunjukkan perbuatan, mengasihi kamu. Okey, jadi kau boleh berada di depan atau di belakang, tetapi mu hanya berada di belakang sama ada menunjukkan milik atau perbuatan. Okey, kata ganti nama diri kedua boleh juga berlaku kesilapan penggunaannya. Okey, sebagai contoh, anda, saudara, saudari, tuan, puan, cik, encik digantikan dengan awak, kamu, kau dalam situasi rasmi atau separa rasmi dan dengan orang yang pertama kali kita kenal ataupun kita tidak kenali ataupun tidak rapat dengan kita. Sepatutnya kata ganti nama diri kedua awak, kamu, kau tidak boleh menggantikan kata ganti yang bersifat rasmi seperti anda, saudara, saudari, tuan, puan, cik dalam situasi rasmi atau separa rasmi ataupun dengan orang yang kita baru kenal dan tidak rapat dengan kita. Selain itu, mengguna pakai kata ganti nama diri kedua yang bersifat akrab, sapaan, bentuk dialek, bentuk pinjaman dan selanga dalam situasi rasmi juga tidak boleh kerana contohnya seperti menggunakan kata ganti nama diri seperti awak, pakcik, makcik, adik, kakak yang bersifat akrab, yang bersifat sapaan ataupun yang bersifat dialek seperti abe, ente, kamu semua, you all,
kamu orang, dia orang adalah tidak dibenarkan dalam situasi rasmi ataupun dianggap tidak tepat penggunaannya. Inilah contoh-contoh kesalahan penggunaan kata ganti nama diri kedua yang sering kita lakukan tanpa kita sedari. Okey, seterusnya kata ganti nama diri ketiga. Okey, kata ganti nama diri ketiga ialah kata yang digunakan untuk menggantikan diri orang yang diperkatakan oleh orang pertama dan juga orang kedua. Maksudnya saya bercakap dengan awak tentang kawan awak. Jadi saya tak nak sebut nama kawan awak, saya gunakan kata ganti nama diri ketiga. Kata ganti nama diri ketiga juga wujud dalam dua bentuk, iaitu bentuk tunggal dan juga bentuk jamak. Dalam bentuk tunggal ialah dia, ia, nya, beliau. Okey, ramai di antara kita tidak tahu bahawa kata ganti nama diri ketiga ia dan nya. Kita hanya tahu dia dan beliau. Okey, manakala kata ganti nama diri ketiga yang berbentuk jamak ialah mereka. Ini adalah contoh kata ganti nama diri ketiga, bentuk tunggal dan jamak serta penggunaannya. Okey, dia, ianya merujuk kepada diri orang kedua dan orang biasa. Okey, manakala kata ganti nama diri ketiga beliau merujuk diri orang kedua dan biasanya orang yang berpangkat dan dihormati. Maksudnya dalam kata ganti nama diri ketiga, beliau ada membawa makna seseorang yang berpangkat dan dihormati. Manakala kata ganti nama diri ketiga berbentuk jamak ialah mereka, merujuk diri orang kedua yang lebih daripada seorang. Okey, penggunaan kata ganti nama diri ketiga juga berlaku kesilapan yang mungkin tidak disedari ataupun kesilapan yang sudah dianggap sebagai normal. Contohnya seperti kata ganti nama diri ketiga beliau. Yang mana beliau adalah untuk hormat dan tarafnya tidak sama apabila kita menggunakan kata ganti nama diri ketiga dia atau ia. Namun begitu, kata ganti nama diri ketiga beliau digunakan sesuka hati hatta untuk merujuk pencuri. Contohnya, beliau didapati bersalah kerana mencuri. Beliau ditangkap ketika melakukan pecah rumah di kawasan kediamannya. Okey, jadi perkataan beliau yang sepatutnya mengandungi makna dihormati ataupun tinggi pangkatnya digunakan untuk mencuri. Jadi ini merupakan kesilapan penggunaan kata ganti nama diri ketiga. Selain itu, kata ganti nama diri ketiga mereka yang mana sudah bersifat banyak ataupun jamak. Namun kita dapat lihat kadang-kadang penggunaan kata ganti nama diri mereka ini ditulis mereka-mereka. Hal ini menunjukkan ianya tidak tepat ataupun salahlah dari segi penggunaannya. Okey, seterusnya kata ganti nama diri ketiga iaitu ia yang bersifat lebih umum daripada dia dan beliau. Namun begitu, kata ganti nama diri ini tidak boleh digunakan untuk merujuk benda ataupun binatang. Maksudnya, ia tidak boleh digunakan untuk merujuk binatang ataupun benda. Seperti ia almari, ia kucing. Tidak tepat dan tidak boleh digunakan sedemikian. Benda ataupun binatang perlu diulang semula atau guna kata ganti nama penunjuk. Contoh seperti binatang itu, barang itu. Guna kata ganti nama penunjuk. Bukannya guna kata ganti nama diri ketiga ia. Selain itu, kita dapati kesilapan penggunaan kata ganti nama diri ketiga apabila kata ganti nama diri ketiga ia dan juga kata ganti nama diri ketiganya digabungkan. Sebab kedua-duanya adalah kata ganti nama diri ketiga digabungkan. Kita selalu baca atau kita selalu dengar ianya. So, ini adalah kesilapan penggunaan kata ganti nama diri ketiga. Okey, seterusnya kata ganti nama diri ketiganya
nya sebagai kata ganti nama diri ketiga hanya bermaksud milik. Okey, bermaksud milik. Jadi perompak itu membunuhnya dan mengambil semua barang kemasnya. Okey, di sini kita dapat lihat fungsinya bermaksud milik, membunuhnya, perbuatan membunuh. Barang kemasnya, barang kemas miliknya. Okey, keangkuhannya menyebabkan ramai orang membenci. Maksudnya keangkuhan tu miliknya. Membenci pun diri dia lah dibenci. Okey, kerana fungsi milik ni nya boleh digunakan dengan binatang ataupun benda kerana nak menunjukkan milik. Sebagai contoh, kucing itu biru warna bulunya untuk menunjukkan milik bulu kucing itu biru. Almari itu bersegi lacinya untuk menunjukkan laci yang dimiliki oleh almari tersebut berbentuk bersegi. Okey, jadinya menunjukkan milik boleh digunakan bersama dengan binatang dan juga benda. Kata ganti nama diri ketiga tidak ada dalam bentuk lemah ataupun kelitik. Okey, tidak ada. So, sebagai rumusannya, kata ganti nama diri dalam bahasa Melayu jelas pembahagiannya. Okey, iaitu ada kata ganti nama diri pertama, kedua dan ketiga. Masalah kata ganti nama diri wujud apabila pengguna, pengguna tu kita lah, orang yang menggunakan bahasa. Pertama, tidak mengetahui jenis kata ganti nama diri yang sesuai. Kedua, tidak dapat sesuaikan kata ganti nama diri dengan konteks. Maksudnya, pertama kita tak tahu jenis tu. Ada jenis pertama, kedua dan ketiga. Yang kedua, kita tak tahu nak sesuaikan dengan konteks. Walaupun kita tahu wujudnya kata ganti nama diri, kata ganti nama diri. Bila kita tak tahu nak sesuaikan dengan konteks, hal ini timbulkan bentuk penggunaan yang salah. Maksudnya di sinilah awak akan disalah tafsir, disalah anggap, dianggap biadab, dianggap tidak tahu menggunakan bahasa. Sebab apa? Tidak mengetahui jenis kata ganti nama diri dan tidak dapat sesuaikan penggunaan kata ganti nama diri dengan konteks yang sesuai. Selain itu, kata ganti nama diri perlulah sesuai dengan aspek sosial. Yang mana aspek sosial ni banyak sangat yang melingkari kehidupan kita, yang mana aspek sosial ini pun mempengaruhi penggunaan kata ganti nama diri. Yang mana aspek ini akan dibincangkan seterusnya selepas ini. Okey, sekian, terima kasih. Ini dahulu topik yang kedua, iaitu kata ganti nama diri yang menunjukkan wujudnya hubungan bahasa dan masyarakat ataupun hubungan di antara masyarakat dan bahasa yang mereka gunakan, iaitu melalui kata ganti nama diri.